Macam sama je dengan topik yang minggu lepas. Dia nampak macam sama tapi sebenarnya berlainan. Ni dekat sini ada explanation dia. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui link di bawah. Dan kalau korang nak confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak, korang boleh WhatsApp terus admin saya melalui WhatsApp link di bawah. Admin saya ni dia akan bantu korang berurusan dengan account manager di Hot Forex. Kalau korang ada apa-apa soalan, bolehlah tanya admin saya, okey? Ada 3 orang yang akan assist korang nanti berkenaan register. Bukan register lah, berkenaan deposit, withdrawal ke pasal account ke, semua diorang akan bantu korang. So ni admin. So nanti daripada YouTube korang akan bertemu dengan dia dulu. Barulah korang tanya dia nak register ke, nak verify ke apa ke. Dia akan bantu. Nanti dia akan communicate juga dengan account manager, akan bantu korang lah. Alright. Ni boss dia. Boss approve Approve okay. Jadi kembali semula kita ke tujuan asal kita untuk video ni, iaitu untuk belajar berkenaan forex trading. Jadi pada siri yang lepas saya dah pun ajar berkenaan uptrend dengan downtrend. Dan ada lagi satu komponen yang saya belum ajar, iaitu berkenaan end of trend. Jadi market structure ni dia terdiri pada trend dengan end of trend. Jadi apa tu end of trend? Jom kita belajar. Macam biasa saya dah siapkan nota untuk korang. Ada nota barulah betul belajar, okay? Jom. Okey, jadi pada siri yang lepas kita dah belajar berkenaan role reversal di dalam market structure. Jadi market structure ni dia didefinisikan sebagai struktur pembentukan sesebuah pasaran dengan gabungan beberapa komponen asas. Dan terdapat 2 komponen asas dalam pembentukan sesebuah market, iaitu trend dengan end of trend. Jadi kita dah habiskan pada siri yang lepas berkenaan trend. Jadi daripada trend ni kita tahu ada uptrend, downtrend. Korang dah tahulah semua pasal benda ni. Macam mana kalau belum tahu, korang boleh tengok video dekat sini. Saya letakkan link, ada keluar macam satu banner. So korang boleh tengok lah. Tu adalah video siri yang lepas yang menceritakan berkenaan trend. Okay, jadi hari ni kita nak sentuh berkenaan end of trend sahaja. End of trend boleh didefinisikan sebagai satu keadaan di mana trend semasa telah ataupun hampir mencapai pengakhirannya. Bahasa mudah untuk end of trend ni adalah pengakhiran trend ataupun trend dah nak berubah. Contoh dia tengah uptrend, dia nak berubah jadi downtrend. Dia tengah downtrend, dia nak berubah menjadi uptrend. Jadi end of trend dia ada 2, satu end of uptrend, satu lagi end of downtrend. Jadi kita mulakan dengan end of uptrend. End of uptrend adalah satu keadaan di mana pergerakan uptrend telah ataupun hampir mencapai penghujungnya. Di sini akan terjadinya perubahan trend daripada uptrend ke downtrend. Ketika munculnya tanda-tanda end of trend, maka di sini kita perlu tunggu dan lihat sama ada ianya benar-benar ingin berubah trend ataupun cuma membuat minor correction. End of trend boleh dikenal pasti apabila hadirnya beberapa sifat ini. Yang pertama, dia create new low. Yang kedua, dia cannot break previous high. Macam sama je dengan topik yang minggu lepas. Dia nampak macam sama tapi sebenarnya berlainan. Ni dekat sini ada explanation dia. Okay, create new low ni juga dikenali dengan nama structure breaker. Sifat uptrend tak boleh memecahkan previous low, namun ianya telah dipecahkan. Kalau kita tengok balik nota kita yang lama, tengok sifat uptrend apa? Create new high, iaitu menghasilkan poin harga tertinggi. Cannot break previous low, iaitu gagal mencapai harga yang lebih rendah. Kalau korang tengok dekat sini pun dia tak boleh break low sebelum dia. Barulah kita boleh namakan sebagai uptrend. Tapi apa yang terjadi dekat sini? Dia create new low. Dia dah bercanggah dengan sifat uptrend. Yang kedua, dia cannot break previous high. Sifat uptrend mesti sentiasa mencari harga yang lebih tinggi. Namun dalam end of uptrend, price tidak lagi mampu menghasilkan high yang baru. Kalau uptrend kan dia mesti create new high. Dia menghasilkan poin harga tinggi yang terbaru. Nampak? Dia pecah baru, dia jadi higher high. Tapi dalam keadaan ni dia cannot break previous high. Maksud dia tak mampu lagi break previous high. Jadi yang korang tengok dekat sini ni adalah uptrend. So sifat uptrend ni dia create new high, cannot break previous low. Create new high, cannot break previous low. Create new high.
Tapi kalau kita tengok kat sini, dia create new low. So macam mana dia create new low? Okay, ni adalah low sebelum dia create new low. Okay, kat sini dia buat new low, ataupun kita boleh panggil dia sebagai structure breaker. New low ni kita boleh simplify dia sebagai lower low lah, LL, ataupun lower low. So kita tandalah line yang dipecahkan. Jadi bila dia pecahkan higher low sebelumnya, dia telah menghasilkan lower low. Maksudnya low yang lebih rendah daripada low sebelum dia. Sepatutnya sifat uptrend dia tak boleh break previous low. Ini dah menyalahi sifat uptrend. Yang kedua pula, dia tak boleh break previous high. So dia tak boleh break, dia akan naik sampai macam ni ke? Kalau dia naik atas macam ni, dia dah consider sebagai break. Okay, bila dia sampai dekat sini, tak kisahlah kat tengah ke kat mana ke, okay, dia sampai dekat situ, dia boleh naik lagi, dia boleh turun lagi. Jadi macam mana kita nak confirmkan dia cannot break higher high? So kalau kita tengok dekat nota yang lama ni, bila higher high dah terbentuk, baru kita tahu higher low ni tak boleh break previous low. Okay, bila ada breakout yang baru kita tahu yang previous ni dah pun confirm dia tak break yang sebelum dia. Sama juga dekat sini, price kena break dekat sini. Price kena break lower low ni, barulah confirm untuk sifat kedua, iaitu cannot break previous high. Jadi bila contoh price main-main sikit, dia main-main macam ni, dia belum lagi break. Okay, dia main-main. Okay, lepas tu dia break. Okey, jadi bila dia break ni, dia dah ada dua sifat. Jadi dekat sini kita boleh panggil dia sebagai cannot break previous high. Cannot break previous high. Cannot break previous high, ataupun kita boleh panggil dia sebagai lower high ataupun LH. Okey, kita recap balik berkenaan end of uptrend. So tanda-tanda dia adalah dia create new low dan cannot break previous high. Kadang-kadang ada orang terus sell dekat pattern yang terbentuk dekat sini. Dia pattern ni dinamakan sebagai Quasimodo lah. Nanti kita akan belajar lagi. Tapi kebanyakan orang akan sell dekat sini, tiba-tiba terpacak atas. Rupanya dia cuma nak buat correction. Macam yang saya bagi tahu dekat atas ni, kita kena tunggu dan lihat sama ada ianya benar-benar ingin berubah trend ataupun cuma membuat minor saja. Bila muncul tanda-tanda, salah satu tandanya adalah structure breaker. Banyak orang terciduk dekat sini. Kadang-kadang saya pun terkena juga. Sebab bila kita dah dapat entry dekat sini, dia terus turun, kita dapat reward yang lagi tinggi lah. So dekat situ konsepnya, kalau kita sanggup terima risk, maksudnya adalah reward dia. Tapi tak ada confirmation lah. So confirmation dia kena ada dua sifat ni. Dia mesti create new low, cannot break previous high. Dan cannot break previous high ni cuma boleh terjadi kalau lower low ni dah terbentuk. Sama juga macam kita belajar minggu lepas, bila ada higher high dah terbentuk, baru kita tahu ni adalah higher low yang cannot break previous high, yang gagal mencapai harga lebih rendah dari harga paling tinggi. Paling tinggi pula paling rendah. Okay, so dekat sini cuma lukisan saja. Jadi kita tengok pada chart, kita cari contoh dia. Okay, so saya tanda menggunakan petak ni saja. Okay, so kat sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So sampai dekat sini adalah crucial point, tempat-tempat yang kita perlu tengok lah. So macam saya bagi tahu, kita nak tanda menggunakan SNR. So korang boleh tanda lah sama ada menggunakan body paling rendah, ataupun kalau korang nak confirm, dia pecahkan sekali dengan shadow dekat sini. So sini adalah shadow yang paling rendah dekat higher low dekat sini. So ni adalah satu support jugalah. Jadi kalau kat sini korang tengok, dia ada sentuh dengan shadow, dia ada break dengan shadow ataupun fake out lah. Okay, last kali dia break dengan body. So kita nak tengok yang break dengan body ni. Dekat sini kita panggil dia sebagai structure breaker lah. Structure breaker. Macam tadi saya terus tulis dekat sini kan, tu adalah destinasi akhir dia lah. Sebenarnya breakout dekat sini ada orang panggil support become resistant lah, apalah. Tapi apabila dia memecahkan structure, support become resistant ni, dia ada nama special. Nama special dia adalah structure breaker. Dalam lukisan tadi sepatutnya saya lukis structure breaker dekat sini lah. Saya lukisan ni kadang-kadang lupa juga kan. So ni lah tempat structure breaker. Ni adalah new low. Okay, kat sini kita ada structure breaker, kat sini adalah lower low, dekat sini adalah higher low. So macam mana kita nak confirmkan ni adalah higher low apabila lower low ni di break? So kita tanda lah. Dekat sini adalah high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, lower high.
So sini adalah lower low. So apabila lower low dah terjadi 2 kali macam ni, maksudnya betul lah dia nak berubah. Tapi kadang-kadang dia jadi macam sideways macam ni balik kan. Ni more detail saya akan ajar pada siri-siri akan datang lah, bila keadaan market jadi macam ni. Tapi kalau korang tengok pada structure sahaja, korang boleh decide sama ada korang nak guna shadow ataupun body. Kalau korang guna shadow, different story, korang kena break dekat sini. Tapi kalau korang gunakan body kat sini, kalau korang tengok itulah body, maka dia punya structure breaker dah berpindah ke sini. Ni adalah dia punya structure breaker. Kalau korang gunakan body ni, saya delete dulu. Contoh korang gunakan body sebagai level untuk korang tengok break. Jadi ni adalah structure breaker dan lower low dia dekat mana? Lower low dekat sini. Structure breaker dekat tempat break. Lower low pun ada. Samalah macam nota yang awal-awal kita bagi tahu dia. Ni boleh jadi lower low dengan structure breaker. Tapi korang kena tahu structure breaker tu adalah tempat yang di break. Lower low tu adalah point paling low selepas dia break. Jadi selepas dekat sini kita nak kena tunggu lower low di break, baru kita tahu mana kita punya lower high. Jadi lepas kat sini dah di break, jadi daripada sini ke sini mana lagi tinggi? Sini lah kan. Jadi kita punya lower high adalah dekat sini. Ni adalah lower high, ni adalah lower low. Jadi selepas terbentuknya lower low, jadi kita dah confirm lah ni adalah trend yang dah nak bertukar. Jadi daripada kita punya setup nak buy, kita tukar kepada sell. Contohlah korang nak sell di antara jarak lower high ke lower low. So korang tanda lah, tanda base. So ni base rally, base drop. Kalau korang menggunakan stop loss mungkin dah kena dekat sini. Tapi kalau guna cut loss, dia masih valid untuk kita hold position. So dekat mana kita nak hold position? Selalunya orang hold sampai lower low macam ni sebab dia nampak SNR. Tapi macam saya akan target mesti bawah daripada lower low ni berdasarkan trend yang terwujud lah. Jadi ni contoh perubahan trend untuk daripada uptrend ke downtrend. Jadi sekarang kita tengok nota untuk end of downtrend pula. End of downtrend adalah satu keadaan di mana pergerakan downtrend telah ataupun hampir mencapai penghujungnya. Di sini akan terjadinya perubahan trend daripada downtrend ke uptrend. So untuk end of downtrend, dia daripada downtrend dah berakhir, jadi dia bermulanya uptrend. Ketika munculnya tanda-tanda end of downtrend, maka di sini kita perlu tunggu dan lihat sama ada ianya benar-benar ingin berubah trend ataupun cuma membuat minor correction sahaja. End of downtrend boleh dikenal pasti apabila hadirnya beberapa sifat ini, iaitu yang pertama create new high, juga dikenali dengan nama structure breaker. Yang pertama ni dia yang menyebabkan structure breaker tu lah. Structure breaker ni kita tanda dekat yang tempat bertukar tu, tempat dekat sini. Dekat mana dia bertukar? Bertukar tu role reversal lah. Dia menjadi SBR dekat sini. Tapi SBR yang memecahkan structure adalah structure breaker. Kalau dia pecah biasa, dia panggil support breaker resistance je lah. Jadi sifat downtrend tak boleh memecahkan previous high, namun ianya telah dipecahkan. Jadi dalam keadaan downtrend, bila dia create new high, ia adalah sesuatu yang tak normal. Bila dia create new high, sepatutnya dia create new low. Kita tengok balik downtrend macam mana rupa dia. Okey, sifat downtrend boleh dikenal pasti dengan dua sifat ini. Create new low, cannot break previous high. Tapi bila dia nak berubah trend, dia akan buat benda yang terbalik. Dia create new high, cannot break previous low. Jadi sifat kedua untuk end of downtrend ni, dia cannot break previous low. Sifat downtrend mesti sentiasa mencari harga yang lebih rendah. Namun dalam end of downtrend, price tidak lagi mampu menghasilkan low yang baru. Kan downtrend kalau korang tengok, dia menghasilkan low yang baru, menghasilkan low yang baru. Dia cannot break previous high, cannot break previous high, cannot break previous high. Tapi dalam end of downtrend, dia akan berlaku sebaliknya. Macam mana tu? Jadi kat sini kita tanda dulu. Dekat sini adalah tempat akan berlakunya structure breaker kalau dia nak berubah trend. Maksudnya kalau high yang sebelum ni, lower high ataupun LH, sepatutnya tak boleh di break. Tapi apa berlaku? Price break juga. Okey, bila price break, dekat sini lah kita panggil sebagai structure breaker. Okey, kita baiki sikit. Nota tadi kan macam cacah merbah sikit kan. Biasalah, saya ni perah apa yang ada dalam otak saya. Kadang-kadang saya lupa kan. So ni nama dia structure breaker. Jadi pergerakan ni bila dia naik balik lah, selepas dia break je, point paling rendah tu kita panggil dia sebagai higher high. Sebab apa? Dia menghasilkan high yang baru. Betul tak? Dia create new high. Maksud dia adalah high yang lagi tinggi daripada high yang sebelum dia. Tapi untuk setup kedua ni, dia cakap cannot break previous low. Macam mana kita nak pastikan dia tak break previous low ni? Apabila dia create new high. Maksudnya high dekat sini dah ada, dia create higher high yang baru. Jadi bila dia create higher high yang baru, automatic lah dekat sini dia terjadi higher low ataupun cannot break previous
low. Nampak tak? Lower low, lower high, lower low. Nampak tak? Downtrend ni dia pecah ke bawah, pecah ke bawah, pecah ke bawah, tak boleh pecah ke atas. Tapi bila dia nak bertukar trend, dia pecah ke atas, tak boleh pecah ke bawah pula. Dia mewarisi sifat uptrend tu, tapi dia dekat dalam keadaan downtrend lah. Jadi dia create new high, menghasilkan structure breaker, dan dia cannot break higher low. Dia tak boleh break higher low pula. Dia cannot break previous low dekat sini. Lower low dekat sini dia tidak mampu nak break. Yang mengconfirmkan higher low tu adalah dekat sini. Okey. Dekat sinilah kita panggil sebagai RBS. Ini adalah RBS. RBS yang memecahkan structure adalah structure breaker. Beza tak? Untuk RBS standard dia akan ikut trend lah. Tapi untuk RBS yang tak standard walaupun rupanya sama, dia adalah sejenis RBS yang memecahkan structure. So kita panggil dia sebagai structure breaker. Jadi ni teori saja. Macam biasa kita nak tengok contoh lah. So kat sini ada contoh sebelah je dengan contoh kita yang tadi. Jadi kita tukar color sikit untuk tak bagi keliru. So kat sini adalah high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high. Okay, macam mana penceritaan dia? So kita ada high, kita tanda dulu. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okey, dekat sini korang nampak dia bentuk downtrend. Dekat sini kenapa saya ambil dekat sini, tak ambil dekat sini? Daripada jarak sebelum dia breakout. Ni kalau siapa yang lupa lah, ataupun saya terlupa nak mention dekat previous previous video lah, ataupun kat sini shadow ke apa, tak kisah. So jarak daripada sini ke sini, mana yang paling tinggi? Adakah sini paling tinggi? Tak. Dekat sini paling tinggi? Tak juga. So sinilah paling tinggi. Antara breakout daripada sini ke sini, mana paling tinggi? Sinilah. Okay, antara sini ke sini, mana paling tinggi? Ada tinggi lagi. So Hanzo silap tanda. Biasalah saya nak cepat tadi kan. Dia cover line. Okay, so tu paling tinggi. So high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, itulah cara penandaan dia. Jadi macam mana keadaan bila dia berubah trend? So saya delete dulu yang warna emas ni, saya alih dulu. Okay, tak nak bagi dia mengganggu kita punya konsentrasi. Okay, so lower high, kita tarik panjang sikit. Okay, so dekat sini dia break. Jadi mana structure breaker dia? Ni adalah dia punya structure breaker. Dia adalah break yang pertama. Tak kisah dia fake out ke, breakout ke, dia RBS ke, tak kisah, janji dia break. Dia adalah structure breaker. Dan break mesti kena body lah. Kalau korang tengok body, saya tukar color sikit. So kalau kita tukar warna hijau tu nampak sikit. Nampak ada break dengan body. So ni adalah nama dia structure breaker. Dan dalam masa yang sama, point paling tinggi selepas structure breaker ni kita panggil dia sebagai higher high. So dekat sini lah lebih kurang. Kalau korang nak ambil dia retrace balik ni sebagai apa? Sebagai ni boleh, tapi dia terlalu kecil. Dia cluster dekat sini. So ni adalah higher high. Jadi yang lagi tinggi daripada lower low ni kita panggil dia sebagai higher low. Okay, dekat sini pun ada. Tapi dia tak cukup sifat lah kita nak kira dekat sini sebagai structure breaker. Sebab kiraan structure ni dia mesti break sesuatu lah. Maksudnya ni paling rendah, lepas tu ni paling tinggi. Dekat sini dia main-main, dia pecah. So dekat sini ni kita tak kira dia sebagai structure. Dia just main-main dekat situ. Kalau korang nak kira semua benda structure, habis semua yang mengarut ni pun korang kira. Tak ni delete dulu. Jadi ni adalah higher high, sini adalah higher low. Macam mana kita nak confirm ni adalah higher low? Kita kena pastikan dia break shadow lah. Shadow ni memang orang kata confirmation lah. Maksudnya kalau dia makan shadow tu, maksudnya betul-betul lah dia break tu. Kalau body ni dia ada chances lagi lah. Tapi dia mula-mula reject body. Tapi kita main je lah shadow terus. Okay, so dia break. Nampak? Dia break dekat sini. So dekat sini dia melakukan break lah. Ataupun SBR pula, RBS. So bila dia break RBS, okay, so lepas dia break RBS, dia naik sampai jadi higher high dekat sini lah. Kalau macam ni kecil sangat ni, boleh je kita nak kira. Tapi nanti complicated nak cerita dekat sini correction. Saya tak sempat lah nak cerita dalam video kali ni. So saya terus skip part correction tu, terus tandakan higher high. Jadi bila break je terjadinya higher high, confirm lah dekat sini jadi higher low. Jadi terjadilah pertukaran trend daripada downtrend ke uptrend. So dia uptrend sampai sini, 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 sini. Lepas tu dia berubah balik jadi downtrend. Sama tak? Yang ni memang cantik lah sebab ni adalah teori. So kalau reality macam ni. Jadi tu saja berkenaan end of trend. Tapi sebenarnya banyak lagi saya nak cerita dekat korang. Cuma sekarang ni saya agak rushing sebab saya nak balik ke kampung halaman saya, jumpa dengan nenek saya. Kan ada orang cakap PKPB mana boleh melintas negeri. Ada urusan emergency. Okay. You just shut up. Alright. I love you. I love you too, you little shit. Cuma saya nak explain semua benda pasal ni tak sempat lah. Berkenaan correction, berkenaan cara lagi detail nak tengok macam mana kalau dia punya size kecil, besar apa semua, susah sikit nak tanda. Nantilah saya akan explain lebih detail dekat korang.
Tapi tu je lah saya nak bagi tahu dalam video ni. Mungkin korang rasa agak pening sikit berkenaan pembacaan trend ni. Sebenarnya bukan korang je pening. Kadang-kadang sifu-sifu ataupun orang yang dah lama pun pening nak baca trend ni. Bila tanya cikgu macam ni uptrend ke? Belum lagi. Bila uptrend tu dah jauh berjalan baru cakap ni adalah uptrend. Tu benda yang biasa lah. Tapi bila saya nak explain dekat korang macam mana kita nak detect trend sebelum trend tu bermula. Sebab kalau trend tu dah berakhir, dia tak bagi korang apa-apa benefit dah. Sebab benda tu dah berakhir, benda tu dah terjadi. Contoh kalau nak sell gold hari tu, gold tu dah terjun. Dah terjun dah, tak boleh buat apa. Sebelum terjun tu kita nak tahu. Tapi itulah, tak nak cakap banyak. Kita punya sponsor untuk video ni adalah Hawk Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui link di bawah. Dan link di bawah adalah link Team Hanzo. Bila korang register under Team Hanzo, maksudnya korang support lah saya punya content, saya punya video siri belajar ni. So Hawk Forex akan gembira untuk support lagi. Macam sekarang walaupun saya rushing disebabkan amanah yang Hawk Forex dah bagi saya siapkan juga video ni. Kalau ikutkan hati, saya nak upload je status cakap sorry guys, minggu ni tak ada video sebab saya kena balik kampung. Tapi saya buat juga sebab amanah tu kita kena pegang betul-betul. Tapi itulah, kalau korang dah register account di Hawk Forex, korang nak tahu korang Team Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya, tanya saya dah dalam Team Hanzo ataupun tidak. Nanti dia akan tolong buat semakan untuk korang. Jadi saya tak ada apa dah nak cakap. Part ni semua korang boleh study, boleh practice. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, ada yang keliru, boleh komen kat bawah. Sebab saya akan baca komen. Mungkin saya tak sempat nak reply, tapi saya akan reply based on video saya. Maksudnya contoh korang ada kekeliruan bab ni, bab tu, bab ni, dan saya tengok dia relevan dengan apa yang saya tengah ajar sekarang, saya akan tolong jawabkan dalam video-video yang akan datang. Jadi korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang nampak butang subscribe tu, korang boleh tekan butang tu, bagi dia jadi warna grey. Korang subscribe ke channel saya, turn on butang loceng, sebab setiap minggu saya akan update lah video-video terbaru berkenaan forex trading. Daripada apa yang saya ajar ni, korang boleh belajar lah cara nak buat income daripada rumah, cara nak jana pendapatan sampingan. Cuma nasihat saya bagi yang newbie, bagi orang yang baru, jangan masuk duit betul, jangan nak terus terjun dalam bidang ni dengan duit yang banyak, nanti korang boleh rugi duit tu. Jadi untuk 1 ke 2 tahun yang pertama ni, korang fokus dulu untuk belajar, praktis dulu apa yang saya bagi ni. Tak perlu pun korang nak kena bayar beribu-ribu korang boleh belajar dekat saya ni. Korang tengok video saya semua ni dan korang ulang dan praktis dekat MT4. Semua benda saya dah ajar dekat YouTube saya, dan akan datang saya akan ajar lagi. Jadi saya harap korang dapat terus lah support channel saya ni. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.